Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, hari ni kelas bahasa Melayu. Sepatutnya pukul 11 tadi saya dah hantar video, tapi saya lambat sikit sebab ada kekangan sedikit, saya ada masalah sedikit. Okey. Okey, untuk bahasa Melayu ni, untuk kelas bahasa Melayu, saya nak sambung sikit je daripada unit 10 ni, tajuk yang semalam ada muka surat satu, muka surat lagi kita tak habiskan. Okey. Saya nak sambung sikit je hari ni. Okey. Okey, tanpa membuang masa, kita tengok terus muka surat 72 ni. Okey, awak boleh buka buku teks lah, muka surat 72. Sambil tengok video, sambil tengok buku teks. Okey. Okey, muka surat 72, buku teks. Okey, berkenaan dengan tata bahasa. Sini ada teks lah. Tapi sebelum saya bincang pasal teks ni, saya bagi tahu dulu teks ni nak apa, tata bahasa apa yang terlibat. So hari ni kita nak belajar tata bahasa yang terlibat ialah kata bilangan. Awak boleh tengok muncul cilik kat bawah tu. Apa yang dimaksudkan dengan kata bilangan, okey? Okey, kata bilangan ni bermaksud perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama. Maksud lain juga, kata bilangan ni juga, dia menjadi penerang jumlah pada frasa nama yang hadir sebelum frasa tersebut. Lepas tu, kata bilangan ni, dia boleh bahagikan beberapa jenis. Ada 5 jenis. Antaranya, awak boleh tengok sini, nota yang saya buat ni, jenis-jenis kata bilangan ialah tentu, tak tentu, himpunan, pecahan dan juga pisahan. Ada kata bilangan tentu yang pertama, kata bilangan tak tentu yang kedua, yang ketiga kata bilangan himpunan, yang keempat kata bilangan pecahan, yang kelima kata bilangan pisahan. Okey, ada 5 jenis kata bilangan. Antara 5 jenis ni dia ada perbezaan dia lah. Kalau awak tengok dekat buku teks tu, dia dah bagi contoh kan. Kata bilangan tentu ni contoh dia macam mana. Okey. Saya terangkan lagi detail lah dekat saya punya slide ni. Dekat saya punya slide dengan video ni. Awak boleh tengok video ni. Slide nota ni saya akan bagi dekat grup Telegram. Awak boleh rujuk dekat situ lah slide saya tu. Saya bagi dalam bentuk PDF. Okey, awak boleh simpan, awak boleh rujuk untuk awak buat nota exam ke apa . Okey. Next. Saya ada buat nota sikit. Kata bilangan. Nak suruh awak nampak lah ni. Macam mana contoh dia, macam mana contoh ayat dia. Okey. Kata bilangan. Masuk ni kat atas ni. Perkataan yang menerangkan jumlah pada frasa nama yang hadir dekat depan frasa tersebut. Okey. Kata bilangan ni juga, tujuan dia untuk menghitung sesuatu. Kita nak buat ayat, tapi kita nak menyatakan, kita nak hitungkan sesuatu dekat dalam ayat tu. Okey. Macam nak menerangkan jumlah lah. Tu maksud kata bilangan. Okey. Kata bilangan tentu. Yang pertama, kata bilangan tentu. Okey, kata bilangan pertama. Sini ni, kata bilangan pertama ialah kata bilangan tentu. Contoh kata bilangan tentu. 2. Ni, 2. 30. 500. 10,000. Sejuta. Maksudnya kita nak nyatakan jumlah. Kita guna perkataan ni. Perkataan bilangan tentu. Contoh ayat dia, kat bawah ni Ustazah ada bina contoh ayat. 2 hari lagi saya akan berangkat ke Itali. 2 hari lagi saya akan berangkat ke Itali. Kalau awak baca kat sini. Alamak. Sorry. Okey, kalau perasan dekat sini. Saya menggunakan perkataan 2. 2 hari lagi saya akan berangkat ke Itali. Maksudnya kat sini kita nak menyatakan jumlah lah. 2 hari lagi kita nak berangkat ke Itali. Saya nak berangkat ke Itali. Okey. Okey, yang kedua kata bilangan tak tentu. Kata bilangan tak tentu ni pula, dia ada juga sebut contoh dia ialah semua, para,
beberapa, segala, sekalian, seluruh, banyak, sedikit. Macam ni kita tak boleh nak kira. Sebab tu dia panggil kata bilangan tak tentu. Kalau kata bilangan tentu, dia boleh kira 2, 30, 41, 45, 500, 10,000, sejuta. Dia boleh kira. Ada macam nombor lah. Ibarat nombor itu boleh kira. Kalau tak tentu, tak boleh kira. Kalau kita tak tahu nak kira, kita panggil semua orang. Semua orang datang. Contoh ayat kat sini, segala persiapan majlis perkahwinan telah dibuat. Maksudnya kat sini kita nak cakap dalam majlis perkahwinan tu, persiapan majlis perkahwinan tu telah kita buat. Tak kira lah dalam list dia apa. Ubah bunga, hantaran ke apa kan. Buat buat barang hantaran, buat barang akad nikah ke apa. Semua tu segala persiapan majlis perkahwinan telah dibuat. Okey, saya guna contoh kat sini perkataan segala. Perkataan segala. Okey, kita tengok yang nombor 3. Kata bilangan yang ketiga ialah kata bilangan himpunan. Contoh kata bilangan himpunan ni biasa kita guna ketiga-tiga. Berguni-guni, beratus-ratus. Okey, sorry ada salah ejaan sikit kat sini. Beratus-ratus, beribu-ribu, berabad-abad. Okey, contoh ayat dia. Beratus-ratus orang telah kehilangan kerja akibat perintah kawalan pergerakan yang telah dilaksanakan kerajaan Malaysia. Maksudnya kat sini, kita nak cakap beratus-ratus orang telah kehilangan kerja. Kalau kita ubah ayat ni, kita buat kata bilangan tentu, maksudnya kita tahu bilangan 500 orang telah kehilangan kerja. Tapi kat sini kita guna kata bilangan himpunan sebab kita tak tahu berapa ribu orang, berapa ratus orang yang telah kehilangan kerja. Okey, saya guna beratus-ratus. Okey, kata bilangan yang keempat ialah pisahan. Contoh kata bilangan pisahan seperti masing-masing. Ni masing-masing. Setiap, tiap-tiap. Tiap-tiap. Contoh ayat dia ialah mulai hari ini, pelajar hendaklah membawa makanan sendiri tiap-tiap hari ke sekolah. Tiap-tiap. Tiap-tiap. Ataupun kita nak guna perkataan lain, setiap. Setiap orang pelajar mestilah membawa makanan sendiri ke sekolah. Okey, ataupun setiap hari pelajar mestilah membawa makanannya sendiri ke sekolah. Contoh ayat lain. Okey. Itu adalah kata bilangan pisahan. Okey, kata bilangan pecahan. Kata bilangan jenis yang kelima. Jenis yang kelima kata bilangan. Kata bilangan pecahan. Okey, contoh kata bilangan pecahan ni. Contoh dia setengah, sepertiga, separuh, seperempat. Ya Allah, kat sini ada salah ejaan. Okey, ni buang i. Okey, seperempat. Oh betul, dah ni ejaan dia ni. Sorry. Ingat ke ada double e? Kejap. Nampak double e. Okey. Betul dah, seperempat. Okey. Okey, ni betul seperempat. Okey. Maksudnya kat sini, kita nak bina ayat menggunakan kata bilangan pecahan. Kalau pecahan biasa kita tengok 1/3, 1/2, 3/4. Okey, tapi kat sini kita nak guna dalam bentuk ayat, kata bilangan pecahan ialah kita guna sepertiga malam, separuh hari, seperempat. Tapi kalau pecahan matematik dia macam ni. So, bahasa Melayu ni dalam kata bilangan pecahan dia macam ni. Sepertiga, separuh. Okey. Okey, 1/2 tu separuh lah. Kita jarang guna 1/2. Tapi kita akan guna separuh. Okey, contoh ayat. Mereka akan menerima bantuan kerajaan Malaysia 1/3 bahagian daripada. Okey, 1/3 bahagian setiap seorang. Maksudnya, orang akan dapat bantuan tu 1/3 je. Maksudnya separuh bahagian je. 1/3 bahagian je setiap seorang tu. Okey. Boleh juga ubah ayat kat sini. Mereka akan menerima bantuan kerajaan Malaysia separuh bahagian setiap seorang. Maksudnya mengikut situasi lah kita buat ayat tu. Okey.
Nak bina ayat lain selain ayat contoh ayat kat sini, setengah orang tidak suka makan sayur. Maksudnya nak cakap setengah orang tak suka makan sayur. Segelintir orang suka makan sayur. Macam itulah. Okey. Ni antara contoh kata bilangan lah. Ada 5 jenis. Kena ingat kata bilangan ni ada 5 jenis. Kalau kata nafi yang kita belajar sebelum ni ada 2 jenis. Contoh dia, 2 jenis tu, contoh dia tidak dengan bukan. Okey. Tidak dengan bukan. Kalau kata bilangan ni ada 5. Kata bilangan pertama tentu, tak tentu, himpunan, pisahan dan juga pecahan. Okey. Okey. Pergi balik pada muka surat 72 tadi. Dia ada bagi teks pusaka bangsa ni. Pusaka bangsa tajuk dia. Tajuk teks tu. Okey, Hadif mencari maklumat tentang seni tari dabus daripada internet. Dia perlu membentangkan tugasan itu pada hari esok. So, kita nak tengok aktiviti apa yang dia bagi teks ni dia nak suruh kita buat. Okey. Okey, yang pertama, ni kat sini, yang pertama ni, murid mestilah membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Maksudnya awak kena bacalah dulu teks ni sebelum buat sesuatu nak cari tata bahasa ni lah. Okey. Okey, yang kedua, murid mengenal pasti kata bilangan dalam teks. Okey, yang ni saya nak bagi kerja rumah. Okey. Yang kedua ni, yang ni. Ni muka surat 72 ni saya nak suruh buat kerja rumah lah dekat rumah. Okey. Awak mesti yang murid mengenal pasti kata bilangan dalam teks. Maksudnya teks ni awak kena cari kata bilangan yang terlibat. Yang 5 jenis kata bilangan tadilah. Tak kisah mana-mana jenis contoh tadi yang Ustazah beri ada dalam teks ni. Awak kena tulis dalam buku tulis panjang. Tak apa, buat je buku tulis panjang merah tu. Okey. Okey. Lepas tu, lepas jumpa beberapa kata bilangan dalam teks ni, awak kena membina ayat. Lepas jumpa, lepas kenal pasti kata bilangan dalam teks tu, kena bina ayat. Contoh nombor 1. Okey, nombor 1 awak jumpa kata bilangan, kejap saya cari contoh. Ni beratus-ratus. Beratus-ratus. Awak pun tulislah beratus. Okey, sorry. Alahai. Saya buat balik. Contoh dalam teks tu kita jumpa beratus-ratus. So dalam buku tulis merah panjang awak tu, awak tulis ayat. Bina ayat dekat bawah ni. Beratus-ratus ni. Contoh tadi. Ayat apa awak nak guna? Beratus-ratus. Ayat lain lah. Bukan ayat yang dalam teks ni. Ayat lain. Contoh ayat lain. Okey, Ustazah pun masuklah contoh. Ustazah beri contoh tadi. Ayat tadi yang Ustazah buat contoh ayat tadi. Beratus-ratus orang. Okey, kejap Alah, tulisan pun. Okey. Beratus-ratus orang telah Ustazah buat ayat lain lah. Telah beratur untuk masuk Dewan Konvo tersebut. Contoh Ustazah bagi soalan. Okey. Beratus-ratus orang telah beratur untuk masuk Dewan Konvo tersebut. Masuk ke Dewan Konvo tersebut. Tertinggal kat sini. Okey. Okey, contoh lain. Cari lagi dalam teks ni. Apa lagi perkataan kata bilangan yang ada dalam teks ni. Lepas tu lihat kat sini. Nombor 2. Contoh apa? Lepas tu buat ayat. Lepas tu nombor 3. Contoh apa? Carilah. Saya tak tahu ada berapa dalam ni. Awak cari. Saya rasa lebih pada 8 kot. Carilah. Lagi banyak lagi bagus lah. Kalau jumpa semua kata bilangan dalam teks ni bagus lah. Okay.
Okey, itulah kerja rumah untuk hari ni. Buat ke surat 72. Cari kata bilangan. Yang pertama yang pertama baca teks ni dulu. Lepas tu yang kedua cari kata bilangan dalam teks. Lepas tu yang ketiga kena bina ayat. Lepas cari kena bina ayat. Okey? Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Kita belajar tentang tata bahasa kata bilangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.